Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini ada diperbincangkan tentang doa sebelum makan. Apakah ia bismillah atau apakah ia Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, jadi tentang topik ini sahabat saya Ustaz Dr. Rozaimi ada menjelaskannya dalam sebuah video yang ringkas. Sahabat saya juga Ustaz Syihabuddin ada juga menjelaskannya dalam sebuah video yang lebih detail. Tapi saya pun nak menyebut sama juga topik ni. Allah, tak habis-habis topik bismillah ni. Saya pula nak ulas topik ini tetapi dengan cara mengulas sebuah video yang agak masyhur tersebar juga, iaitu sebuah video daripada Ustaz Adi Hidayat, sebuah ustaz daripada Indonesia dalam topik ini. Sebab Ustaz Adi dalam video tersebut menyatakan bahawa ia adalah hadis yang sahih. Okey, dan mereka yang berkata dhaif terkeliru dengan sebuah hadis yang sama tetapi dibacakan dalam suasana yang lain. Jadi saya hendak mengulas ya. Sebelum itu sila tonton terlebih dahulu video Ustaz Adi yang saya maksudkan. Ada saya bagi link di bahagian description. Mana description tu? Exit video ini, tag pada tajuk, ada sebuah kotak akan keluar disebut sebagai description. Ada link video Ustaz Adi dan juga nota-nota apa yang saya bakal sampaikan dalam video ini. Bagi sesiapa yang tak sempat buat nota atau ingin rujukan lanjut, ada nota ringkas di bahagian description ya. Baik, sebelum bermula ada dua perkara yang saya nak tekankan. Pertama yang kita bincang ialah apakah doa yang diajar atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Saya ulangi, apakah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dengan sanad yang sahih? Pertama. Yang kedua, kenapa nak kecoh isu ni? Sebab ini adalah salah satu cara kita membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu analogi, mungkin analogi yang kurang baik, sebagai analogi sajalah. Apabila seseorang itu dia menyukai, mencintai, memuja seorang artis, katakanlah, dia nak menyanyi, dia nak sebut, dia nak menyanyi apa yang artis itu menyanyi. Jadi samalah juga dengan kita ini sebagai umat Muhammad, di mana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak sebut apa yang bagi dia sebut. Kita nak ucap apa yang bagi dia ucap. Kita nak lakukan apa yang kita tahu secara yakin ia berasal daripada baginda. Ini salah satu cara kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu bismillah ke Allahumma barik lana ni secara zahirnya nampak isu remeh, tapi kalau kita faham, kita akan tahu kenapa ia menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan kemudiannya, tadi saya sebut tiga. Ia sebagai tambahan ilmu kita dalam bidang ilmu hadis. Alright, ini sebagai mukadimah. Ayuh kita ke video Ustaz Adi dan ada beberapa perkara yang saya nak ulas. Pertama, pada minit 0.16 beliau berkata hadis yang sahih hanya menyebut samillah. Okey, dan samillah itu bermaksud sebutlah nama Allah. Maka sebelum makan kita boleh sebut mana-mana nama Allah. Jadi ada keluasan dalam topik ini, ada kemudahan dalam topik ini. Ringkasnya beliau tak sebut, ringkasnya tak payahlah kecoh sangat. Okey. Betul, hadis itu ada dalam Muwatta Imam Malik. Sila rujuk hadis nombor 1463. Jika penomboran lain, hadis nombor 1785. Hadis ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafaz yang lebih panjang, iaitu hadis nombor 4957. Ayuh sama-sama kita baca hadis nombor 4957. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 5376. Okey, daripada Umar bin Abi Salamah. Okey, daripada Umar bin Abi Salamah, beliau berkata,
kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi seorang budak yang berada di bawah jagaan, di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanas yadi tatishu fi sahfati. Dan tangan aku ni bila nak makan merata-rata semua nak capai. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai budak ataupun wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Okey, yang pakai jam ni kiri, yang ni kanan ya. Kadang video ni dia terbalik. Alright. Makanlah dengan tangan kanan kau, wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kemudian Amr berkata, fama zalat tilka ti'amati ba'du, dan setelah itu tidaklah aku makan melainkan dengan cara yang Rasulullah ajar. Ingat dia, tangan kanan dia, kadang-kadang di kalangan kita ada yang makan tangan kiri. Khasnya apabila makan cara western, kononnya pegang pisau, pegang garpu, tapi garpu tu tangan kiri. Ingat ya, tangan kanan. Kalau suap macam ni pun tangan kanan, kalau pegang garpu pun tangan kanan. Kalau tak pandai potong, takut potong-potong daging steak terbang, tak apa, potong dulu, kemudian pegang garpu tangan kanan, makan. Ini penting ya. Baik. So point di sini ialah samillah, sebutlah nama Allah. Dan Ustaz Adi menjelaskan bahawa samillah ni sebutlah nama Allah, boleh sebut nama-nama mana-mana nama Allah. Saya tidak bersetuju dengan penjelasan tersebut kerana perkataan samillah ini telah diperincikan, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis lain, iaitu hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi hadis nombor 1781. Jika edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 1858. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang daripada kalian hendak makan makanan, falyakul, maka ucapkanlah, maka katakanlah bismillah. Okey, bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyakul, jika terlupa nak sebut tu pada mulanya, pada awalnya, maka katakanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillah daripada pada awalnya dan pada akhirnya. Okey, hadis yang berkata Imam Tirmizi, haza hadis hasan sahih, juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi yang sahih hadis ini memperincikan, menjelaskan apakah samillah yang dimaksudkan oleh hadis dalam Sahih Bukhari tadi tu ya, bahawa ia adalah ucapan bismillah. Okey, ini sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu perkara pertama yang saya nak ulas. Perkara kedua yang saya nak ulas ialah minit 0.46, di mana Ustaz Adi berkata Nabi mengajar di Muwatta Imam Malik hadis yang panjang kepada Ali bin Abi Talib. Okey, saya semak perkara ini, saya dapati berlaku kesilapan dalam kenyataan Ustaz Adi tersebut, kerana hadis itu sebenarnya tidak ada dalam Muwatta Imam Malik, tetapi dalam Musnad Ahmad. Okey, ini Musnad Ahmad edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Okey, dan rakan-rakannya boleh rujuk hadis nombor 1313. Ia adalah hadis yang sangat panjang. Okey, hadis yang sangat panjang. Sambung ke muka surat seterusnya pula. Jadi saya nak baca rangkap yang berkaitan dengan makan minum saja. Rangkap berkaitan dengan makan minum sahaja. Dan kalau rujuk kepada aplikasi hadis ensiklopedia yang biasa saya gunakan, sila rujuk nombor 1244. Boleh nampak ya? 1244. Okey. Daripada Ibni A'bud. Okey, daripada Ibni A'bud qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya ibna A'bud, hal tadri ma haqqut ta'ami, wahai ibnu A'bud, tahukah kamu apakah hak makanan? Qala qultu wa ma haqquhu ya ibnu Abi Talib. Lalu dia berkata, apakah haknya itu wahai ibnu Abi Talib? Qala, Ali bin Abi Talib berkata,
taqulu bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana noktah. Okey, noktah tu saya tambah. Maknanya doa tu sampai situ saja. Waqina azabannar tidak ada. Baik, beberapa perkara yang saya nak highlight ya, yang nak bezakan. Pertama, bukan Muwatta Imam Malik tetapi Musnad Ahmad. Bukan Nabi yang ajar kepada Ali bin Abi Talib, tetapi Ali yang mengajar kepada seorang tabi'in yang bernama Ibn Abud. Kedua. Ketiga, lafaznya ialah Bismillah Allahumma barik lana sahaja. Sehingga situ saja. Kemudian penilaiannya oleh Syekh Syuaib Arnaud, isnadnya dhaif. Isnadnya dhaif ya. Tadi kita apa? Kita nak yang Nabi sendiri sebut yang darjatnya sahih. Yang ini Ali yang ajar dan darjatnya dhaif. Okey. Nak baca silakan, tapi ingat ya, kita fokus ya, kita nak belajar, nak kaji, nak amalkan apa yang Nabi sendiri sebut atau ajar dan ia sahih dan ia dibaca sebelum makan. Kenapa saya highlight sebelum? Okey, ayuh ke perbincangan seterusnya. Minit 1.04, Ustaz Adi berkata bahkan ada yang lebih panjang. Apa yang beliau masukkan itu? Ya, ada sebuah doa dan kali ini betul dalam Muwatta Imam Malik, hadis nombor 1465 atau 1787. Alright, 1465. Okey, daripada Hisham bin Urwah. Okey, Hisham bin Urwah daripada ayahnya. Siapa ayahnya? Urwah bin Az-Zubair, seorang tabi'in yang wafat tahun 98 Hijrah. Annahu kana la ya'ta abadan bi ta'amin wala syarabin hatta dawa'u fayat'amahu aw yashrabahu illa qala. Alright. Jadi Hisham bin Urwah menceritakan tentang ayahnya Urwah bin Zubair bahawa tidaklah pernah didatangkan ataupun dihidangkan makanan ataupun minuman kepadanya sehinggalah dia mengucapkan doa. Okey, maka dia makan atau minum kemudian mengucapkan doa. Apakah doa tersebut? Okey, ready ya? Panjang doa ni. Alright. Alhamdulillahillazi hadana wa at'amana wa saqana wa na'amanallahu akbar. Allahumma alfatna ni'matuka bikulli syarrin fa asbahna minha wa amsayna bikulli khairin fa nas'aluka tamamaha wa syukraha la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka ilaha salihana wa rabbal alamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah ma sya'allahu wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Panjang tu. Okey, panjang. Jadi, pertama, riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kemudian sanadnya sahih, disebut sahih maqtu'. Sahih maqtu' berarti sahih pada tabi'in. Sahih mauquf, sahih pada sahabat. Sahih marfu', sahih pada Nabi SAW. Jadi ini sahih tetapi merupakan ucapan tabi'in. Siapa tabi'in tu? Urwah bin Az-Zubair. Okey. Bila dia baca doa ni, zahirnya seperti selepas makan dan minum. Dan juga kalau kita dengar doa tadi tu lebih kepada kesyukuran. Jadi lebih tepat dibaca selepas makan dan minum. Memang ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tapi itu sebahagian ataupun satu rangkap daripada doa-doa kesyukuran yang sangat panjang daripada beliau. Okey, kalau sesiapa nak baca silakan, tapi ingat yang kita nak kaji, yang kita nak fokus ialah doa makan, doa sebelum makan. Yang ni selepas, doa sebelum makan daripada Nabi SAW yang sahih daripada baginda ya. Okey. Baik. Okey, nombor-nombor hadis ni ada di bahagian description, sila rujuk di sana. Minit 1.07. Okey, perkara keempat saya nak ulas minit 1.07 di mana Ustaz Adi menerangkan berlaku kekeliruan dalam menilai hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia berkata kekeliruan berlaku apabila orang membaca doa itu sebagai doa
suami isteri sebelum mereka bersama. Lalu itu yang dikatakan dhaif. Bukannya baca sebelum makan. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Tidak ada kekeliruan yang berlaku sebab doa ini, bila kita nak kata dhaif ke sahih ke apa ke, sudah tentu kita cari kitabnya yang asal. Okey, hadis ini riwayat doa ini riwayat Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amal Al-Yaum wal Lail. Kitab tu jarang-jarang ditemui, tapi yang masyhur di Malaysia ialah kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Sebab Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya memang masyhur seperti Hadis 40, seperti Riyadhus Shalihin dan juga kitab Al-Azkar. Jadi bila kita nak nilai hadis ni, kita rujuk kepada kitab ini. Okey, dan bila kita buka, kita cari hadis ini kan. Okey, mana pergi? Tidak berlaku kekeliruan sebab ia memang duduk dalam bab yang betul. Okey, kitab zikir-zikir berkaitan makanan dan minuman, itu chapter, sub-chapter, bab apa yang diucapkan apabila dihidangkan dengan makanan. Okey, dan hadis yang pertama sekali, selepas bab, hadis yang pertama sekali lah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya. Jadi tak berlaku kekeliruan. Kita bukan baca kitabun nikah. Kita baca kitab tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan makan dan minum. Kita tak baca kitabun nikah. Jadi tak ada kekeliruan, tidak berlaku kekeliruan. Dan hadis ini sebagaimana jelas di bahagian nota kaki oleh muhakkik, ianya dhaif. Okey, kitab Al-Azkar. Saya alhamdulillah ada beberapa edisi kitab Al-Azkar. Ini edisi lain, sama juga dalam bab yang sama juga. Kita bukan baca kitabun nikah, sama juga muhakkik di bahagian nota kaki juga menjelaskan kelemahannya. Okey, juga menjelaskan kelemahannya. Panjang nota kaki tu kan, nampak? Okey, panjang nota kaki. Okey, ada juga rujukan lain. Yang ni edisi terjemahan Sahih Kitab Al-Azkar wa Dhaif oleh Syekh Salim Id Al-Khilali. Alright, so sama juga duduk dalam bab yang sama. Zikir makan dan minum, bab apa yang diucapkan jika makanan sudah disuguhkan, sudah dihidangkan. Okey, jadi bukan dalam bab nikah, bukan dalam bab doa yang dibaca sebelum suami isteri bersama. Tak ada kekeliruan yang berlaku. Dan sama juga kita merujuk pada hadis dalam bab yang betul, hadis yang betul. Muhakkik di bahagian nota kaki menerangkan bahawa darjatnya adalah dhaif. Maka tidak, saya ulangi, saya tegaskan, tidak berlaku kekeliruan. Mungkin ada kes seperti mana yang Ustaz Adi tersebut, mungkin ada kes seperti itu, tapi yang kita bincang, yang kita kata ianya adalah dhaif, memang hadis, memang doa yang dikatakan disebut sebelum makan, ya. Jadi tidak berlaku kekeliruan di sana. Baik, kenapa dikatakan hadis ini dhaif? Apa kelemahannya? Okey, tadi saya ada ceritakan bahawa Ustaz Dr. Rozaimi ada buat video ringkas. Tapi bila video ringkas memanglah tak dapat cerita panjang. Kalau nak cerita panjang secara detail, beliau ada menulis di laman web beliau. Sila rujuk, saya ada bagi link di bawah. Ini beliau tulis lama dulu, zaman beliau masih belajar di Jordan, ya. Saya bagi link di bahagian description. Sila tonton untuk mengetahui kenapa hadis ini disebut sebagai dhaif, ataupun setepatnya ialah dhaif jiddan. Alright, di bahagian link juga saya ada bagi sebuah lagi video saya yang lain tentang topik yang sama ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian ulasan saya. Jadi nampaknya penjelasan Ustaz Adi tersebut ada beberapa perkara yang mungkin beliau tersilap cakap ataupun beliau keliru. Video asal Ustaz Adi itu yang saya tengok sudah pun 6 tahun lepas, dan ia disebar-sebarkan. Ia disebar-sebarkan dengan kesalahan-kesalahan seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi saya minta saudara-saudara, khasnya saudara-saudara kita di Indonesia, sesiapa yang dapat menghubungi Ustaz Adi, minta beliau semak balik video tersebut dan membuat perincian, ya. Boleh juga nak banding dengan video saya ni, atau beliau boleh membuat penjelasan yang lagi bagus, lagilah kita sokong, ya. Baik, sebelum berakhir sedikit kesimpulan, ya.
Jadi kenapa kita nak bincang isu ni? Sebab kita nak ucap apa yang diajar ataupun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ucapkannya sebab sebagai tanda cintanya kita kepada Rasulullah. Maka apa yang baginda sebut, kita cuba sedaya upaya untuk nak sebut juga, dan kita nak pastikan juga ia sahih daripada baginda, ya. Ini salah satu rangka kita untuk membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah guna seseorang tu menyanyi-nyanyi, bernasyid-nasyid, membawa spanduk dan sebagainya, kononnya mencintai Rasulullah, tetapi mereka tidak mahu mengkaji, tidak mahu mengikuti apa yang sahih berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu isu ini kita bincangkan. Yang ni saya nak tekankan, kenapa? Sebab ada yang di luar sana yang berkata, apalah dia orang ni, asyik-asyik isu ini saja. Jadi mereka tak nampak kenapa, ya. Dan kemudiannya sebagai sampingan, ia juga dapat menambah ilmu kita dalam bidang hadis, ya, dalam bidang ilmu hadis. Merujuk kepada video Ustaz Adi pertama sebagai ulang kaji, betul hadis sahih menyebut samillah, yang bermaksud sebutlah mana-mana nama Allah, tapi ada hadis lain dalam Sunan At-Tirmizi yang memperincikan, yang menjelaskan bahawa samillah yang dimasukkan di situ ialah bismillah. Pertama. Yang kedua, okey, memang ada hadis, tetapi bukan Nabi yang ajar Ali, sebaliknya Ali yang mengajar seorang tabi'in doa sebelum makan yang berbunyi bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Betul, tetapi lafaznya sehingga situ saja dan isnadnya dhaif, sanadnya dhaif, sebagaimana nilai Syekh Syuaib Arnaud dalam kitab yang saya rujuk tadi tu, ya, yang kitab yang saya tunjuk tadi tu. Sebuah hadis yang panjang, kita fokus pada lafaz tentang doa makan sahaja, ya. Sila rujuk Musnad Ahmad nombor 1244 jika merujuk kepada aplikasi hadis ensiklopedia dalam handphone kita. Kemudiannya yang perkara ketiga, ada lafaz lain yang panjang, betul, sahih, Muwatta' Imam Malik, betul, tapi ia merupakan ucapan tabi'in, most likely, kemungkinan besar yang diucapkan selepas makan, dan doa itu sangatlah panjang. Sesiapa yang nak baca, silakan, tapi kita nak fokus pada siapa yang nak baca apa yang Nabi baca atau apa yang Nabi ajar sebelum makan dengan sanad yang sahih. Baik, yang keempat, kekeliruan dalam menilai hadis yang doa makan yang masyhur itu. Jadi bagi saya tidak ada kekeliruan di situ, ya. Kita merujuk pada kitab yang jelas-jelas babnya duduk dalam bab makanan, bukan dalam bab kitabun nikah, bab jima' antara suami dan isteri. Baik, sehingga sini sahaja. Moga-moga membantu kita dalam isu ini, moga-moga bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.